Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Saya Mas Abayu. Hari ini saya menyambung lagi topik yang ketiga dalam 7 topik yang akan dibahas untuk sama-sama kita belajar dan sama-sama kita merungkai, dan sesungguhnya banyak perkara yang kita masih belum dapat kefahaman, belum dapat pengetahuan yang jelas. Jadi saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai satu perbahasan yang ilmiah. Bukan untuk menunjukkan siapa yang betul, siapa yang salah, tapi apa kata kita buka diri kita kepada suatu proses yang membawa kepada ilmiah dan membawa kepada penambahan dan perkembangan ilmu luar daripada pola pemikiran yang menjadi kebiasaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masih lagi melihat ruang yang ada ini sebagai suatu peluang yang sepatutnya kita sama-sama manfaatkan. Jadi tak mahu kita bercerita tentang perkara yang hanya sekadar menjadi santapan telinga, sekadar nak tahu, sekadar nak dengar. Tetapi hakikatnya apabila kita mendapat pengetahuan itu adalah atas tujuan pelaksanaan dalam hidup kita. Apa yang kita nak buat dan bagaimana kita nak laksanakan kehidupan kita dalam suasana yang sangat sukar pada saat ini. Lebih-lebih lagi kita tuan-tuan dan puan-puan berada di akhir zaman yang penuh dengan kekeliruan, penuh dengan fitnah, penuh dengan berbagai situasi yang sangat sukar untuk dibezakan di antara hak dengan batil. Terima kasih kepada yang masih lagi terus bersama dengan saya untuk berkongsi pengetahuan, berkongsi ilmu. Memang kalau nakkan suatu kisah yang bercerita tentang langit, bulan, bintang, sesuatu yang menyebabkan kita terpesona, kagum, adalah sesuatu yang lumrah. Semua nak dengar cerita yang hebat-hebat, semua nak bercerita tentang kehebatan. Ramai yang nak menunjukkan bahawa pengetahuan yang dia miliki itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan berbagai lagi. Bagi saya tak ada isu di situ, kerana itu adalah lumrah fitrah manusia yang sentiasa sahaja ingin mencari pengetahuan baru, ingin mengetahui kedudukan ataupun kerahsiaan yang menjadi sebagai satu dorongan dalam perjalanan hidup. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita sentiasa penuh dengan situasi yang membawa kita kepada tanggungjawab. Sebenarnya amanah kita di atas muka bumi bukan sekadar untuk kita tunjuk kepada orang, bukan untuk kita menjelaskan kepada sesiapa pun, tetapi apa yang perlu kita lakukan adalah dengan melaksanakan pada diri kita terlebih dahulu. Jadi mengetahui banyak perkara tidak menjamin apa-apa juga kejayaan kita, kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pengetahuan yang sedikit tetapi telah pun kita laksanakan dalam hidup kita dan kita manfaatkan kepada sekeliling kita, itu adalah sebaik-baiknya bagi setiap manusia, setiap individu. Jadi bukan soal berapa banyak ilmu yang kita miliki, dan bukan soal berapa banyak pengetahuan yang telah kita miliki. Ia berbalik kepada manfaat, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu ini persoalan manfaat, bukan ilmu ini persoalan untuk melihat derajat. Derajat itu ramai yang tinggi, ada yang raja, ada yang jadi mufti, ada yang jadi doktor, ada yang jadi pencara, ada profesor, ada yang jadi orang kaya,
Itu semua atas darjat pandangan manusia, darjat yang ada di dunia pada hari ini. Namun di situ akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah manfaat yang mereka telah berikan kepada sekeliling. Kalau dia sebagai seorang raja, bagaimana manfaat yang diperolehi oleh rakyatnya? Jika seorang pemimpin, bagaimana manfaat yang diperolehi oleh yang dipimpin? Begitu juga dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, apakah manfaat ataupun sumbangan yang telah kita berikan di sekeliling kita? Maka itu yang akan membezakan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita lihat orang yang kaya itu orang yang hebat, orang yang kaya itu orang yang berjaya. Hakikatnya itu tadi memanglah dari satu sudut pandang dia memiliki kelebihan berbanding dengan orang yang miskin. Namun dari segi aspek ihsan Allah, redha Allah atas diri dia, kita tidak tahu. Begitu juga ada orang yang miskin, dan kita tidak tahu bagaimana cara hidup dia dari segi redanya Allah kepada apa yang dia laksanakan dalam hidup dia. Maka di sini soal banyak, soal kaya, soal miskin, soal lebih, soal pangkat, darjat dan sebagainya itu tidak menjamin kita, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kehidupan kita menuju pada Allah. Melainkan apa yang kita miliki itu tadi, darjat, pengetahuan, pangkat, kedudukan itu telah kita pegang dengan berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi apa juga status kehidupan kita di dunia sebenarnya berbalik kepada aturan, ya, berbalik kepada setiap perkara itu mesti jelas, mesti ada puncanya, nak tahu di mana keadaan permulaan yang kita nak lakukan dan di manakah akhirnya. Kerana jika kita melakukan sesuatu dengan tanpa ada panduan yang jelas, maka kita akan teraba-raba. Kita sedar dalam keadaan kita tidak sedar, dan keadaan kita tak sedar, kita rasa kita sedar. Berbagai-bagai situasi yang telah menyebabkan akhirnya keliru. Sebahagian kita dapat jawapan, sebahagian kita tidak dapat jawapan, dan akhirnya bercampur aduk di antara hak dengan batil. Dan di situ datangnya air yang keruh. Air yang keruh ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah gabungan daripada air jernih dengan air yang yang kotor. Jadi bila air itu kotor macam lumpur, kita ambil lumpur campur dengan air, tetapi kalau kita ambil jumlah lumpur sedikit saja, mungkin dalam secubit kita letak dalam gelas, maka air gelas yang jernih itu akan menjadi keruh. Tetapi kalau kita tambah lagi jumlah lumpur di dalam gelas tersebut, akhirnya bukan lagi keruh, terus bergeladak. Maka konsep kehidupan kita itu tadi, dia ada aturan dia ada dia punya perjumlahan. Maka yang hak itu ataupun yang benar itu dia jernih, tidak ada keruh, tidak ada titik-titik yang hitam atau walaupun sedikit. Maka dalam soal ini tadi, berbalik kepada topik kita hari ini, kita bercerita tentang topik yang ketiga, persoalan yang akan menjelaskan jernih, keruh, geladak atau tidak kehidupan kita, iaitu Al-Quran, Sunnah dan Hadis. Ini adalah satu topik yang ketiga yang diminta oleh saudara yang bertanya kemarin. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Ini adalah satu kupasan daripada sudut perjalanan ilmu yang saya lalui dan saya fahamkan untuk dibahas, ya. Dalam arti kata lain, bukan suatu ketetapan daripada saya. Ianya adalah ilmiah yang boleh dibahas lagi, yang boleh dinafikan, yang boleh ditolak jika tuan-tuan dan perempuan merasakan ianya masih tidak tepat. Kita bersangka baik. Bagi saya, kalau tidak tepat, maka saya akan perbetulkan, ya. Berikan komen kepada saya untuk saya perbaiki jika ada kesilapan, kerana saya masih lagi mencari-cari ilmu, mencari perjalanan, masih lagi sentiasa belajar, tuan-tuan dan perempuan. Jadi anggap ini sebagai satu proses keilmuan, proses ilmiah yang boleh kita kongsikan. Jadi jika ada kesilapan, itu adalah lumrah sebagai manusia yang sentiasa serba-serbi kekurangan untuk mencari kebenaran, untuk mencari jawapan. Jadi kalau ada kesilapan, saya berbesar hati, berlapang dada untuk menerima teguran-teguran daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi berbalik kepada topik
Al-Quran, Sunnah dan Hadis. So ada 3 perkara yang ditekankan di sini. Jadi kita mulakan dengan Al-Quran. Al-Quran sebagaimana yang telah dimaklumkan dan telah pun diterima secara sepenuh hati jiwa oleh semua umat Islam. Ianya adalah kalam Allah, kitab yang diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dalam proses kehidupan beliau. Dalam arti kata lain, Al-Quran ini telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjalanan hidup beliau. Jadi perjalanan hidup beliau itulah yang akan dipraktikkan berdasarkan daripada Al-Quran. Dan apa yang berlaku kepada hidup junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW adalah atas berpandukan daripada kalam Allah. Dalam arti kata lain, Al-Quran ini bukanlah sesuatu yang dicipta, dibina atau dirangkakan ataupun disusun oleh manusia. Dan itu tidak perlu saya perjelaskan lagi, semua dah tahu, semua dah jelas. Saya tidak perlulah nak menambah-nambah perkara-perkara yang sebenarnya tak boleh ditambah atau mengurangkan apa yang tak boleh dikurangkan, kerana Al-Quran itu terpelihara. Jadi nak tahu lebih lanjut tentang Al-Quran itu, saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, rujuklah dengan ustaz-ustaz yang lebih arif dalam soal menjelaskan tentang Al-Quran dari sudut keagamaan yang masing-masing yakini. Dan saya ingin memberikan sudut pandang dari aspek saintifiknya Al-Quran. Saya ingin memberikan sudut pandang dari sudut alamtologi. Jadi bagaimana penjelasan tentang Al-Quran dari sudut sains, dari sudut pemahaman ataupun penjelasan yang saya lakukan dalam hidup saya. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat dan saya mempraktikkan Al-Quran itu sebagai cerminan dalam perjalanan hidup saya. Dalam arti kata lain, setelah saya melalui proses kehidupan daripada kecil, daripada usia 9 tahun lagi saya mula berfikir, kan, sebagaimana dalam kisah-kisah yang telah saya jelaskan sebelum-sebelum ini, saya sentiasa inginkan jawapan daripada sesiapa sekalipun yang saya temui untuk memberikan saya kefahaman tentang apa yang saya lihat, apa yang saya dengar contohnya, ataupun saya tidak faham contohnya, supaya ianya menjadikan saya manusia yang melakukan sesuatu itu bagi saya tidak ada keraguan, tidak ada was-was, tidak ada sesuatu yang berdolak-dalik. Ia mesti tetap, mesti kekal dengan keyakinan yang tidak berbelah bagi. Maka di situ saya mencari jawapan daripada berbagai sudut, berbagai situasi, berbagai suasana, ilmuwan-ilmuwan contohnya, guru-guru, ustaz-ustaz, mereka-mereka yang arif tentang agama contohnya, mereka yang arif tentang dunia sains dan sebagainya, atas dasar tujuan untuk mendapatkan jawapan-jawapan yang bersarang dalam jiwa saya, dalam fikiran saya, yang masih penuh dengan persoalan-persoalan, question mark yang besar, question mark. Sehingga akhirnya saya bertemu dengan Al-Quran. Jadi apabila saya bertemu dengan Al-Quran, dalam arti kata lain bertemu ni, saya mula melihat Al-Quran itu satu persatu. Bila saya menghadapi sesuatu situasi, saya memikirkan dan saya cuba mencari jawapan, dan saya telah memperolehi sebahagian kecil daripada apa yang saya cari, tetapi ia tidak lengkap, ia tidak sempurna, ataupun nanti kata lain tidak memberikan saya kepuasan ataupun impak yang maksimal. Dan masih rasa ada tak selesai lagi jawapan ni. Oh, ada lagi yang belum lengkap lagi kepada persoalan ni. Sehingga saya telah dapat jawapan daripada Al-Quran menjelaskan, oh ini adalah begini. Maka daripada apa yang saya tempuh, apa yang saya lalui, yang telah saya tempuh, maksud saya tadi, saya lalui terlebih dahulu, saya usaha dulu, saya dapatkan segala jawapan-jawapan daripada segala sudut yang saya mampu berdasarkan kapasiti saya. Dan tidak ada jawapan yang jelas. Ada jawapan, bukan tidak ada seluruhnya, tapi tidak jelas. Jawapan ada, tak jelas, ada sedikit-sedikit. Tetapi apabila saya buka Al-Quran,
subhanallah, segalanya sangat terang dan sangat jelas. Untuk pertama kalinya lah, itu cerita lama kan, kisah dulu. Jadi pada saat tu saya memikirkan, oh mungkin kebetulan kot, contoh macam tu lah, anak nakal lah tuan-tuan dan puan-puan, usia remaja penuh dengan pemberontakan dalam diri, penuh dengan persoalan-persoalan yang sentiasa nak menyangkal sahaja, tetapi hakikatnya bila bawa kepada Al-Quran, saya kalah. Saya tewas dengan kebenaran dan jawapan yang diberi Al-Quran. Tak boleh tolak, logiknya ada, bukti dalam Al-Quran tu sangat jelas dengan apa yang saya tempuh dalam hidup saya pada saat itu. Itu kali yang pertama. Jadi bila masuk kali yang pertama itu, dia anggap sebagai satu, ialah berlaku kebetulan mungkin. Itu persoalan yang pertama. Kerana saya kena jujur dengan tuan-tuan dan perempuan, bukan nak dibuat-buat, ni kisah hidup saya. Jadi bila bercerita tentang hidup saya, mudahlah, saya tak membawa cerita orang, saya tak bawa kisah orang tu, tak membawa kisah imam tu, tak membawa syekh tu, saya membawa kisah hidup saya untuk saya memperjelaskan supaya ianya tidak ada tokok tambah ya. Ini kisah saya, jadi tak mudahlah, tak ada persoalan-persoalan yang apa nak menyedapkan cerita. Dia adalah kisah hidup saya. Jadi bila pertama kali berlaku, dapat jawapan daripada Al-Quran, dia mendatangkan satu detik dalam jiwa saya, adalah jawapan Al-Quran ni, benarlah, sama dengan apa yang nampak, barulah saya faham apa yang saya tempuh selama ni yang saya tak faham. Jadi saya teruskan kehidupan macam biasa ya, belajar, kerja. Tetapi selepas itu berlaku lagi lah sesuatu dalam hidup saya, dan saya melihat satu perkara, dan saya cuba mengkaji lagi. Maka saya mula memikir, mengkaji, mencari jawapan, merujuk buku-buku, merujuk segala macam lah, jumpa guru-guru dan ilmuwan-ilmuwan yang ada. Saya tempuh keadaan yang sama macam sebelum itu, di mana pada saat itu saya dapat juga, tapi dapat hanya halus saja lah. Kalau mungkin itu satu titik je daripada lautan yang luas tu, satu titik lah kalau air yang jatuh ke laut tu. Begitulah hasil yang saya perolehi, walaupun saya dah merujuk dengan segala apa sumber yang ada yang selayaknya untuk memberi jawapan kepada persoalan yang timbul untuk kali kedua. Kekal dalam keadaan masih tak jelas lagi. Jadi dalam kata lain, saya tidak terus pergi pada Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Saya gunakan kapasiti yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki, mereka-mereka yang ada di sekeliling saya, mereka-mereka yang saya kenal, mereka yang tak kenal, yang saya tahu ada kebolehan, saya berhadap dengan mereka, bertanya, dan ataupun saya kadang pergi mencari. Kalau kata ada buku-buku tertentu, saya buka buku tersebut, saya baca. Tetap akhirnya pusing balik, saya masih belum lagi jelas. Maka dalam keadaan dilema sedemikian, saya kembali sekali lagi, buka semula Al-Quran. Subhanallah, sekali lagi saya menemui jawapan, melengkapkan apa yang saya tak nampak, yang tak jumpa dalam perjalanan mencari ilmu, mencari jawapan, yang akhirnya saya jumpa dengan membuka Al-Quran. Bila dah kali kedua, tuan-tuan dan puan-puan, jawapan dapat saya perolehi, memberikan saya menjelaskan apa yang saya lakukan, apa yang saya tempuh untuk mendapatkan jawapan, maka tidak ragu-ragu lagi kepada diri saya bahawa sesungguhnya benarlah Al-Quran itu sesuatu yang tidak boleh kita ketepikan, tidak boleh saya tinggalkan. Maka sejak saat itu saya telah mula meletakkan proses bahawa apa juga yang saya nak lakukan, saya akan lakukan sepenuh jiwa raga saya. Kemudian saya akan memastikan ianya bertepatan dan di manakah sumber itu wujud di dalam Al-Quran. Maka jadilah Alam Ontologi, tuan-tuan dan perempuan, buku ni contohnya lah salah satu. Perjalanan masa saya lebih kepada merealisasikan realiti Al-Quran di dalam konsep saintifik yang jelas, menjelaskan bahawa tidak ada sesuatu pun misteri di dalam hidup jika kita berpandukan kepada Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita buat dulu, kita lakukan apa yang kita mampu lakukan. Kita dah tak boleh tak buat apa-apa, macam saya sendiri contohnya dah tak mampu nak buat, maka saya tahu jawapan tu mesti ada dalam Quran. Jadi usaha dulu, gunakan apa juga keupayaan, akal fikiran yang telah Allah beri, tenaga yang telah Allah beri, pengetahuan yang telah kita perolehi. Cuba kita dapatkan jawapan. Pasti kita akan dapat, tetapi tidak lengkap.
Jadi untuk melengkapkan keseluruhan itu tadi, maka balik kepada Al-Quran. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada kisah Al-Quran itu tadi, inilah dia, iaitu cerminan kepada kita sebenarnya, kepada saya membawa diri saya lah sebagai satu contoh, betapa Al-Quran itu telah meletakkan, posisikan diri kita kepada suatu perjalanan yang sempurna di atas muka bumi. Dalam arti kata lain, duduk di mana sekalipun, kita buat apa sekalipun, tetap kita akan melakukan ataupun melaksanakan atau membuat keputusan apa sekalipun, pasti ia akan mendatangkan manfaat di sekeliling. Pada diri kita dah tentu-tentulah, tapi dia terus menyambung di sekeliling kita. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah betapa realiti atas setiap perkara itu tadi membawa kita kepada suatu situasi yang sangat jelas, sangat praktikal dalam menempuh suatu situasi yang serba-serbi penuh dengan berbagai persoalan. Kerana hidup ini penuh dengan persoalan, maka Allah hantarkan jawapan kepada kita tentang persoalan. Persoalan apa? Persoalan kehidupan. Bagaimana nak meneruskan kehidupan di atas muka bumi, macam mana kita nak berinteraksi contohnya, bagaimana kita nak berniaga contohnya, bagaimana kita nak berumah tangga, berkeluarga, berniaga, muamalat, nak berpolitik dan sebagainya. Segala-galanya lengkap di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah jawapan ataupun adalah suatu cerminan bagi kita sebenarnya, bagi saya, bagi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa dan sesiapa sekalipun. Al-Quran adalah cerminan bagi diri kita, yang akan menjelaskan siapakah kita, yang akan menjelaskan apakah peranan kita, yang akan menjelaskan bagaimana caranya kita nak melakukan apa juga perkara, dan bagaimana kita menerima sesuatu perkara, dan apa yang kita nak lakukan apa juga. Jawapan itu ada dalam Al-Quran. Maka itulah Al-Quran pada dasarnya yang diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit. Maka ia tidak datang dalam suatu waktu yang lengkap, contoh macam satu buku, satu kitab, tetapi ia datang dengan masa berdasarkan asbab atau peristiwa-peristiwa yang khusus berlaku kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penjunjung yang menjunjung Al-Quran, yang menerima Al-Quran, yang melaksana Al-Quran dalam hidup dia. Maka tanpa adanya Al-Quran, maka Rasulullah juga akan menjadi manusia yang tidak memiliki apa-apa juga cara untuk meneruskan kehidupan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, lihat fakta-fakta yang wujud. Rasulullah pergi ke Gua Hira, mengasingkan diri. Kerana apa? Kerana tidak tahu apa yang nak dia lakukan, dalam suasana kebingungan. Sehingga turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menjelaskan bacalah. Jadi disuruh Rasulullah itu membaca ataupun mula mencari pengetahuan, dalam arti kata lain mengetahui siapakah diri dia sebenarnya, mengetahui peranan dia sebenarnya, dan juga telah pun memberikan Rasulullah jawapan-jawapan tentang apa yang perlu dia lakukan dalam apa juga situasi yang berlaku pada diri beliau. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya berikan sedikit contoh untuk difahamkan, kerana ramai yang datang jumpa saya pun baru-baru ni pun ada juga datang bertemu secara peribadi yang bertanya dengan saya bagaimana pelaksanaan Al-Quran, macam mana nak dilakukan, macam mana nak gunakan Al-Quran itu dalam kehidupan. Realitinya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena buat dulu. Maksud dia begini, kita kena lakukan dalam diri kita dulu, buat kerja. Tetapi bila kita dah buat kerja, dan kita harus, apa yang kita buat tadi tu kita rujukkan balik, sesuai tak sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Itu caranya. Bukan terus buat macam tu tanpa kita melakukan sesuatu. Kita menerima sesuatu dan kita laksanakan. Bukan hanya terima, kita simpan.
terima, kita laksanakan, amalkan dalam hidup kita. Maka itu proses kita nak faham tentang Al-Quran. Cara saya lah tuan-tuan dan perempuan, cara tuan-tuan dan perempuan berbeza, mungkin cara yang lain itu tidak boleh saya pertikaikan, kerana saya bercakap tentang diri saya. Jika ianya boleh memberikan suatu ruang kepada tuan-tuan dan perempuan untuk menambah baik apa yang sedia ada, Alhamdulillah. Jika tidak mengapa, tidak ada paksaan di dalam kita berilmu. Jadi dalam aspek ni tadi, balik kepada kisah tentang Al-Quran, maka di situlah ia ada peristiwa. Setiap sesuatu yang disampaikan ataupun wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah, yakni Al-Quran, dia mesti berlaku selepas sesuatu berlaku kepada Rasulullah. Dalam kata lain, ada peristiwa berlaku dulu. Jadi bila berlaku peristiwa, maka datanglah jawapan daripada Allah atas peristiwa tersebut. Apa yang perlu dia lakukan. Maknanya di sini tuan-tuan dan perempuan harus faham apa yang kita tempuh hari ini. Selagi belum berlaku apa-apa pada kita, kita takkan dapat jumpa jawapan dalam Al-Quran. Dalam arti kata lain, bukan jawab Al-Quran itu tidak memberi jawapan. Dia sebelum, semasa dan akan datang. Dia menjelaskan kepada kita supaya kita laksanakan dulu atas apa juga kapasiti kita. Tetapi akhirnya kita mesti merujuk balik kepada Al-Quran. Okay, Al-Quran dah jelaskan begini, berbuat baik contohnya. Kalau kita dah tahu, guru kita beritahu, ustaz-ustaz kita pesan sentiasa berbuat baik, maka istilah sentiasa berbuat baik kepada semua orang adalah suatu istilah yang umum. Maka kita pun berbuat baik. Persoalannya, bagaimana yang dimaksudkan berbuat baik, cara dia macam mana? Maka itu yang kita kena lakukan dulu tuan-tuan dan perempuan pada diri kita. Kita bagi orang miskin makan, itu salah satu contohnya. Ada orang lain pula, dia membantu memimpin orang tua menyeberangi jalan, itu juga berbuat baik, itu juga adalah berbuat kebaikan. Ada orang pula, ya contohnya dia bantu pasangkan bumbung rumah orang miskin, contohnya dia pasangkan bumbung yang bocor, itu juga berbuat kebaikan. Maka nilai kebaikan itu adalah sangat luas. Jadi itu atas individu. Tetapi bila balik kepada persoalan Al-Quran, kita kena buat tu dulu. Jadi lepas tu baru kita tengok, oh maksudnya kebaikan ini dalam Al-Quran itu menyeluruh hinggakan kepada semua manusia, makhluk-makhluk pun mendapat bahagian atas kebaikan. Jangan kita rosakkan alam sekitar contohnya, kerana di situ ada kebergantungan haiwan yang lain kepada alam sekitar, pokok-pokok, hutan-hutan, ada haiwan-haiwan yang hidup di dalam hutan tersebut, tapi kita musnahkan. Jadi ini di antara konsep yang harus kita perjelaskan dalam diri kita tentang pelaksanaan dan pemahaman kita tentang Al-Quran. Jadi saya bawa keluar sikit lah daripada kebiasaan Al-Quran ayat itu, ayat ini, kerana itu dah cukup dijelaskan oleh ustaz-ustaz ya. Jadi hari ini saya bercerita secara umum, secara santai, tetapi berat sebenarnya ya. Nampak masa Bayu bercakap santai, tapi berat sebenarnya tuan-tuan dan perempuan bila berbicara tentang Al-Quran. Tidak ada cara untuk kita berseluruh, berlawak-lawak ya, ataupun kita membuat gelak ketawa dalam majlis ilmu. Bagi saya, minta maaf, saya tidak menyinggung mana-mana pihak, tapi bagi saya bila kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran Al-Quran, keindahan Islam, janganlah kita berlawak-lawak sehingga kita akan lupa tentang hakikat bahawa sesungguhnya kita, bila kita sedar bagaimana ihsan Allah kepada kita, tak ada masa kita nak gelak-gelak sebenarnya. Kita akan rasa takut dengan situasi kehidupan kita yang kita belum tentu tahu sama ada kita selamat di hadapan Allah atau tidak. Jadi kita kena berlembut, tetapi jangan keras, tetapi bertegas, tapi janganlah keras. Jangan kita bercakap sampai orang dengar pun naik gerun, sampai orang macam nak marah-marah. Saya rasa itu tidak perlu, kerana hakikatnya Islam itu indah, Islam itu harmoni. Maka begitu juga Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah anugerah yang sangat besar daripada Allah kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya yang diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Saya telah cakap banyak-banyak, nanti terlalu panjang pula masanya, kita ambil masa yang sedikit saja. Jadi di situ tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada persoalan yang kedua, iaitu sunnah. Maka apa yang ingin saya jelaskan, sunnah itu adalah pelaksanaan berdasarkan kepada Al-Quran.
Apa yang dilakukan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dia sentiasa berpandukan kepada Al-Quran. Maka Al-Quran itu, ini adalah kajian saya yang telah saya fahami, yang berpuluh tahun dalam hidup saya berjalan di atas muka bumi. Saya memahamkan bahawa sunnah itu adalah pelaksanaan amal daripada keimanan yang dibawa oleh sosok individu. Di situ datangnya Rasulullah SAW sebagai induknya, dan kita sebagai penerusnya yang kena melakukan sunnah yang sama. Tak boleh berubah. Kenapa? Sumber yang sama, Al-Quran yang sama. Jadi Rasulullah menunjuk cara kepada kita. Dia meletakkan setiap cara kepada kita, menyatakan setiap cara kepada kita berdasarkan apa yang telah beliau perolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Diterangkan kepada beliau tentang peristiwa-peristiwa yang telah beliau tempuhi dan apa yang perlu beliau lakukan. Maka Rasulullah melakukan apa juga proses selepas itu berdasarkan 100% Al-Quran. Jadi faham di sini Al-Quran, sunnah. Sunnah adalah proses Al-Quran. Apa juga proses, maka dia berada ataupun meliputi ataupun hanya di dalam lingkungan Al-Quran. Kalau kita tuang air di dalam gelas, tuan-tuan dan puan-puan, ini analogi yang nak mudah faham. Kita ambil air, kita ambil gelas, tuang, tapi gelas kosong lah tuang air itu tadi dalam gelas. Maka air yang tuang di dalam gelas itu tadi akan berbentuk gelas, dia akan memenuhkan gelas. Maka air itu, analoginya nak kita faham sunnah kepada Al-Quran adalah itulah dia, sunnah. Dan gelas itu seumpama, kita tak boleh nak letakkan perbandingan. Saya nak pergi faham dari segi ilmiahnya tadi tu. Maka air itu hanya tertakluk di dalam gelas yang sama. Maka Al-Quran tidak boleh ada lebih lagi daripada itu atas peraturan-peraturan atau pelaksanaan hidup. Maka Rasulullah SAW seumpama air yang ada di dalam gelas tersebut. Faham di sini tadi? Maka itulah sunnah. Maka sunnah itu tadi hendaklah berada dalam diri kita. Jadi bukan berarti sunnah Rasulullah itu mutlak bagi dia. Sunnah Rasulullah adalah contoh cerminan kepada kita atas pelaksanaan. Kerana kita perlu contoh, kita manusia kena ada satu empirical, satu proses penjanaan berdasarkan kepada induk, kepada sesuatu penjelasan yang boleh difahami. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan manusia sebagai petunjuk kepada kita. Jadi para rasul yang diutuskan kepada manusia adalah manusia. Dia tak turunkan malaikat, dan tak turunkan makhluk yang lain yang berbeza daripada manusia. Kenapa? Supaya kita dapat memahami, kerana fitrahnya sama. Maka fitrahnya sama, maka kita dapatlah kefahaman yang sangat jelas, total. Dia manusia, kita manusia. Cara hidup dia, makan, dia lapar, Rasulullah lapar makan, maka kita pun lapar makan. Rasulullah penat rehat, kita pun penat rehat. Maka fitrah itu sama. Maka itu yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka itu yang telah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada satu sosok, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ Rasulullah telah menunjukkan kepada kita sebagai guru besar kita, sebagai penunjuk cara kepada kita bagaimana melalui kehidupan di atas muka bumi dalam dua soal, hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dengan Allah, tauhidnya, dan hubungan dengan sesama makhluk. Maka di situ atas dua perkara tadi, vertikal dengan horizontal, begitu, telah pun dilengkapkan oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaan hidup dia. Maka itulah sunnah yang mana dia mesti berada dalam lingkungan melengkapkan proses daripada Al-Quran. Jelas tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa? Dah lama sangat ni cakap. Jadi itu yang harus difahami. Jadi hidupan kita ni, bila balik cerita tentang sunnah, adalah pelaksanaan Al-Quran. Tu je, tak payah pergi jauh-jauh.
Sama tak dengan Al-Quran? Kalau tak sama dengan Al-Quran, itu bukan cara Rasulullah. Bila bukan cara Rasulullah, itu bukan Islam. Itu tidak ada kena-mengena dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita. Kerana kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita beriman kepada Al-Quran. Jadi tidak ada yang lebih besar daripada Al-Quran. Ingat, Al-Quran bukan makhluk yang dijadikan oleh Allah. Al-Quran adalah suatu proses sistem ataupun kalam Allah yang diberikan kepada manusia di dalam bentuk pelaksanaan yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan, masih tak jelas ke Al-Quran dan Sunnah? Kalau dah jelas, Alhamdulillah. Tapi jika masih ada rasa yang tak jelas ataupun rasa yang bertentangan, bersalahan, sebagaimana saya katakan daripada awal tadi, ini adalah satu majlis ilmiah untuk sama-sama kita mengupas. Salah saya, tegurlah, komen, janganlah maki hamun saya, kadang ada yang marah-marah saya pun tak faham, saya cuma bercakap dan jika tak boleh terima, tak apalah, beritahulah, saya akan perbaiki. Mana yang tak betul saya akan perbetulkan. Janganlah marah-marah, maki-maki saya terpaksa delete lah mana-mana komen-komen yang maki-maki itu, yang saya pun tak tahu apa punca dia. Jadi balik di situ, yang ketiga tentang hadis. Saya lebih melihat proses ini untuk difahami. Saya tidak ada persoalan kita nak tolak tu ke tolak ni, tidak. Hadis ini bercerita tentang umum. Datang arti kata lain. Ingat pertama Al-Quran ini adalah tauhid yang pegang kepada kita, tidak boleh kita ubah. Hakikatnya kalam Allah, datang daripada Allah, tidak datang daripada yang lain-lain. Tidak ada mana-mana makhluk yang menjadikan Al-Quran. Al-Quran diturunkan daripada Allah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dan kepada kita umat manusia semua satu dunia. Kemudian sunnah itu pada sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu membawa sunnah, artinya membawa hukum, aturan, ketetapan yang ada dalam Quran. Maka hadis itu adalah masyarakat umum kita yang harus berada dalam lingkungan, memahami di keliling kita. Maka hadis adalah satu proses yang menjelaskan tentang realiti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Maka di situ datangnya para sahabat, yang di sekeliling dia, keluarga-keluarga yang melihat tingkah laku Rasulullah, yang memerhatikan apa juga yang dilakukan oleh Rasulullah dan lalu disampaikan kepada kawan-kawan yang lebih jauh. Maka ini adalah proses yang ketiga. Tetapi tetap ia mesti berbalik kepada sumber sunnah, dan sunnah itu berbalik kepada Al-Quran. Jadi bukanlah masyarakat itu yang melengkapkan Al-Quran, kerana masyarakat manusia dan kita semua makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari situ tuan-tuan dan puan-puan, tetap akhirnya tu tadi bergantungan kita kepada Al-Quran, sunnah pelaksanaan Al-Quran, dan apa yang dikatakan hadis yang difahami oleh masyarakat umum hari ini adalah suatu penyataan, penjelasan daripada masyarakat sekeliling, sahabat-sahabat, daripada sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga kepada keluarga, daripada keluarga beliau, yang disampaikan pula kepada lebih ramai sampailah ke hari ini dah ribuan tahun, menceritakan, menjelaskan, menggambarkan situasi dan ataupun menyatakan situasi atas peristiwa demi peristiwa yang berlaku kepada perjalanan sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada suatu penolakan atau kesalahan dalam aspek itu tadi, tetapi perlu kita kembalikan kepada rootnya, kepada sumber utamanya, iaitu kembalikan kepada Al-Quran. Itu sahaja formula yang perlu kita laksanakan di dalam penjelasan tentang hadis yang dibawa dalam aspek yang berkait dengan sunnah dan dengan Al-Quran. Jadi saya harap dengan penjelasan ini dapat memberikan pembukaan kepada satu lagi dimensi yang lebih luas di dalam kita berilmu, dalam kita berilmiah, di dalam soal hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kita dengan sesama makhluk. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang sudi dan masih lagi setia bersama dengan penjelasan saya. Ya, penjelasan saya ini tak ada cerita-cerita yang popular sangat, cerita-cerita yang mengasyikkan, kerana saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada realiti kehidupan kita. Kerana yang indah-indah itu yang kita lihat, ia tidak kekal, ia hanya suatu perkara yang mendatangkan rasa dalam hati. Tetapi realitinya kita berada dalam dunia yang penuh dengan fantasi, penuh dengan persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab.
dan perlu kita rungkaikan, kerana akhirnya nanti kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa jawapan-jawapan atas apa yang telah kita fahami. Semoga kita telah mendapat jawapan-jawapan yang akan memberikan kita imbuhan yang membawa kita kepada satu tempat yang selamat, yakni jannah Allah, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan para anbiya-anbiya, para syuhada, mereka-mereka yang telah Allah kurniakan kehormatan yang tinggi. Jadi kita berkampung dengan mereka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita semua menjadi penghuni syurga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, di padang mahsyar, dengan senyuman yang menanti kita. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu.